Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arrafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Amma ba'd. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah, kerana kamu dijadikan daripada satu, iaitu Nabi Adam AS. Daripada Adam kami jadikan akan isterinya Hawa. Daripada keduanya kami lahirkan anak mereka lelaki dan perempuan dengan banyaknya. Bertakwalah kamu kepada Allah dan jagalah hubungan silaturahim di antara kamu. Sesungguhnya Allah bagi kamu sangatlah hampir. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, 10 minit khutbah yang kedua. Marilah tuan-tuan, kita bertakwa kepada Allah dan janganlah kita mati kecuali sebagai seorang Islam. Dalam khutbah yang kedua ini, saya nak habaq kepada tuan-tuan, tadi dua tempat selepas kita mati, syurga dan neraka. Tuan-tuan, hidup di dunia ni kita nak bahagia tuan-tuan di akhirat. Akhirat kita bahagia bila syurga menanti kita. Tapi dunia ni, bagaimana yang dikatakan bahagia? Dunia bahagia bukan kereta besar bang. Dunia bahagia bukan rumah besar bang. Dunia bahagia bukan isteri cantik. Dunia bahagia bukan anak ramai. Tapi dunia ini bahagia apabila kamu reda apa yang Tuhan bagi kepada kamu. Bang, ada orang tuan-tuan dia tak ada isteri sampai bujang sampai 40 tahun. Tapi dia reda tuan-tuan dengan apa yang Tuhan bagi. Itu satu kebahagiaan. Ada orang tuan-tuan, dia ada isteri, tapi isteri dia tak ada anak tuan-tuan. Tapi dia reda tuan-tuan dengan apa yang Allah bagi. Walaupun isterinya tak ada anak, itulah satu kebahagiaan. Ada orang tuan-tuan ada anak, tapi dia penin tuan-tuan dengan anak-anak. Dia tak reda tuan-tuan. Dia komplain dengan Allah. Apalah ya Allah, bagi anak ni ya Allah, menyusahkan aku. Sedangkan ada orang tak ada anak bang, dia reda, itulah bahagia. Ada di kalangan kita tuan-tuan, ada mak ayah, dia komplain, apalah mak aku ni, biar mati tak apa lagi. Sedangkan ada orang mak ayah pun tak ada, tapi dia reda tuan-tuan, itu dia bahagia. Tuan-tuan, redalah apa yang Tuhan bagi, itu satu kebahagiaan. Sebab apa? Saya nak cerita. Pernah ada seorang CEO. CEO ni tuan-tuan, saya pernah pergi dekat kilang dia. Dia akan datang duduk di depan. Tapi dia seorang yang hebat tuan-tuan. Pakai serban. Pakai serban tuan-tuan. Masa pergi kerja. Orang nombor 2, timbalan CEO. Bila saya mengajak, dia duduk di depan. Rupa-rupanya sebelum dia berubah pakai serban, dia seorang yang cukup jahat. Pernah minum arak. Bukan saja pernah minum arak. Pernah berzina tuan-tuan. Bukan saja berzina. Pernah berzina dengan isteri orang. Rupanya suami isteri orang yang dia berzina tu kejar sekali. Suami ni tahu tuan-tuan. Suami ni tulis dalam Facebook apa dia buat masa dia dulu jahat. Pernah dating dengan isteri dia. Kemudian duduk dekat hotel mana. Dia tulis dalam Facebook. Daripada CEO sampai orang bawah semua tahu. Dia ni tuan-tuan relax aja. Walaupun orang cerita keburukan dia masa dulu ni. Masa dia jahat. Tapi sekarang dah berubah tuan-tuan. Saya pergi mengajar, dia relax ya. Dia tetap datang duduk di depan. Dia pakai serban. Orang tengok dia, orang buat sinis saja pandangan. Tapi dia tetap relax. Saya tengok dia. Saya kata, abang sihat ke? Dia kata, alhamdulillah ustaz. Saya kata, abang sihat ke? Alhamdulillah. Pasal apa ustaz tanya banyak kali? Ustaz tahu tak cerita saya? Saya kata, saya tahu lah abang Haji. Ustaz, tak apa ustaz. Dia kata. Saya kata, tak apa macam mana? Ustaz, mereka cerita Ustaz tentang keaiban saya di dunia Ustaz. Saya reda Ustaz. Tapi jangan Allah buka keaiban saya di akhirat. Bagaimana saya nak jawab di hadapan Allah? Itu namanya reda bang. Dia kata kalau buka isu di hadapan Allah, bagaimana aku nak jawab di hadapan Allah? Bang, reda bang. Tuhan bagi kita isteri. Reda bang, itu bahagia. Tuhan bagi kita ada anak. Kita reda dengan anak kita. Kita bahagia bang. Tuhan bagi kita kereta aja, Proton lama aja. Tapi kita reda dengan kereta tu. Kita bahagia. Tuan-tuan, ada orang ada pak mentua, ada mak mentua. Tapi dia tak reda tuan-tuan. Dia doa supaya pak mentua dia, mak mentua dia mati. Sedangkan Nabi tuan-tuan, seorang bapa mentua pernah tidur atas reba menantu. Tuan-tuan pernah tidur tak reba menantu?
Nabi tuan-tuan pernah tidur atas reba Saidina Ali. Dia reda dengan Saidina Ali. Saidina Ali ni bukan seorang lelaki yang cantik. Dikatakan perutnya buncit tuan-tuan. Tapi dia reda tuan-tuan. Saidina Ali dikatakan seorang khazanah ilmu. Suatu hari balik dalam peperangan, dia panggil menantu dia. Ali, ta'al hena, ijlis hena. Duduk di sini. Ali, aku letih Ali. Boleh tak engkau duduk? Aku nak tidur atas reba engkau. Nabi tuan-tuan tidur atas reba menantu. Tuan-tuan boleh? Bila Nabi tidur tuan-tuan, Saidina Ali biarkan Nabi tidur. Nabi tidur sungguh. Letih tak kira dah tidur. Bila tidur, rupa-rupanya Saidina Ali belum lagi solat asar. Saidina Ali nak kejut kekasih Allah ni yang tidur atas reba. Dia biarkan. Tiba-tiba tuan-tuan, matahari nak terbenam dah. Nak habis waktu asar. Ketika itu Nabi terjaga. Bila Nabi terjaga, Nabi kata, "Ya Ali, kenapa tak kejutkan aku? Tidakkah engkau belum solat asar?" Apa kata Sayyidina Ali? "Ya Rasulullah, memang aku belum solat asar. Masakan aku nak kejutkan kamu? Yang tidur atas reba aku ini kekasih Allah." Bila kata kekasih Allah tuan-tuan, Nabi keluar. Disebut dalam kitab Nihayah, Bidayah wa Nihayah. Nabi keluar tuan-tuan, berdiri depan pintu. Dan Nabi berkata apa? "Demi aku di bawah kekuasaanmu Allah, ya Allah, kau naiklah matahari ini sejengkal daripada tempat jatuhnya." Meraihkan Saidina Ali untuk bersolat asar. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, matahari itu naik sejengkal daripada tempat jatuhnya, menyebabkan Saidina Ali boleh habis solat asar tuan-tuan. Selesai solat asar tuan-tuan, penduduk Madinah pada ketika itu sedang menanti untuk solat maghrib. Mereka menanti begitu lama kerana matahari tak turun-turun tuan-tuan. Kerana Saidina Ali solat. Sebab apa tuan-tuan? Kerana Saidina Ali meraihkan seorang kekasih Allah, bapa mertuanya tidur atas rebanya. Bang, siapa yang ada menantu, dia ada bapa mentua, mak mentua, redalah tuan-tuan. Buatlah baik sementara mereka ada. Saya yakin tuan-tuan, itu satu kebahagiaan. Tapi ada di kalangan kita, ada mak ayah tak sanggup duduk di rumah mak ayah, letak rumah orang tua-tua. Ambillah bang, selagi ada mak ayah, itulah rezeki kita. Redalah, itulah satu kebahagiaan. Tuan-tuan bahagia tak? Kalaulah tuan-tuan duduk dengar khutbah ini, dalam hati tuan-tuan reda, walaupun saya jerakah, tuan-tuan keluar lepas khutbah ini, tuan-tuan akan dapat satu kebahagiaan, bukan saja dunia, tetapi kebahagiaan untuk kita esok di akhirat. Marilah tuan-tuan, kita sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tak ada Nabi tuan-tuan, kita jamin neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan redalah menjadi umat Nabi Muhammad. Marilah sama-sama dipenuh dengan keberkatan pada hari ini. Kita selawat kepada Nabi kita, junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من صلى علي صلاة صلى الله بها عليها عشرا. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi sekali, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat dekat dia 10 kali. Alhamdulillah tuan-tuan, selawatlah banyak-banyak di hari yang penuh dengan keberkatan yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam, iaitu penghulu hari Jumaat yang kita ada pada hari ini. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في سوريا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وزمان. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء والشماتة الأعداء. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة وشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي بلدان المسلمين عامة إنك على ما تشاء القدير. Ya Allah, Ya Rahman, di hari yang penuh dengan keberkatan ini, kami berkumpul pada Jumaat ini. Ya Allah, dua tempat untuk kami, syurga atau neraka. Ya Allah, kami pilih syurga. Ya Allah, syurga ini begitu mudah. Syaratnya ya Allah,
ampunlah dosa kami semua ya Allah di dalam rumah Allah ini. Ampunkan dosa kami ya Allah. Banyak dosa yang kami buat masa hidup dunia ini. Tapi Jumaat ini ya Allah, kami nak masuk syurga ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Rahman. Ampunlah dosa kami ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami nak masuk syurga juga ya Allah. Kami ada ibu dan ayah ya Allah. Ampunlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Masa hidup dunia ini, kami tak hargai ibu dan ayah ini ya Allah. Sedangkan mereka sudah tua ya Allah. Kami tak pernah pun menghulurkan walaupun RM1 ya Allah untuk mak dan ayah kami. Tapi hari ini ya Allah, kami insaf ya Allah. Ampunlah dosa ibu dan ayah kami ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah, supaya kami mampu lagi ya Allah untuk berbakti kepada ibu dan ayah kami. Ya Allah, kami berada di Masjid Sungai Lokan ini. Sahabat-sahabat kami ya Allah masih jauh daripada nur cahayamu ya Allah. Kau buka pintu hidayah untuk mereka ya Allah. Ada di kalangan sahabat kami dah umur 40 dah ya Allah, 50 dah ya Allah, 60 dah ya Allah. Mereka dah sampai dekat penghujung dah ya Allah, tapi hati mereka penuh dengan kegelapan. Kau bukakan pintu hidayah untuk mereka ya Allah. Allahumma hdina wahdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka ya Allah, kerana mereka tidak mengetahui ya Allah. Begitu juga ya Allah, bukakan pintu hidayah untuk isteri kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah. Jangan jadikan isteri kami, anak-anak kami sebagai ujian kepada kami ya Allah, kerana dosa kami pun kami tak mampu nak tanggung ya Allah. Bagaimana kami nak tanggung dosa isteri kami, anak-anak kami ya Allah. Bukakan pintu hidayah untuk mereka ya Allah. Di hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, bukakan pintu hidayah untuk mereka ya Allah. Allahumma rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.